Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertama sekali saya merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan sekalian. Dapat jemputan dah banyak tahun tapi tak pernah dapat sampai. Alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk hadir bersama-sama di Masjid Al-I'tisam ini. Dan saya nak mengajak tuan-tuan meneliti suatu aspek yang juga menjadi suatu penzahiran ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana didikan Ramadan ini tujuannya seperti mana dinyatakan Allah Taala adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sekalian dengan didikan Ramadan ini menjadi daripada kalangan kamu orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala juga menyebut dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat yang saya baca tadi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba. Dan hendaklah kamu tinggalkan apa-apa yang tersisa daripada riba. In kuntum mu'minin. Kalau betul kamu sekalian orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu. Dan sekiranya kamu tidak melakukannya, iaitu tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka diizinkan, diisytiharkan peperangan daripada Allah dan Rasul. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Dan sekiranya kamu sekalian bertaubat, maka bagi kamulah pokok modal kamu. La tazlimun wa la tuzlamun. Kamu tidak menzalimi dan kamu juga tidak dizalimi. Sadaqallahul azim. Hadirin sekalian, dalam kehidupan kita mencari rezeki ini, Allah Subhanahu wa taala menandakan kepada kita dalam Al-Quran benda yang boleh dan juga benda yang tidak boleh. Benda yang boleh Allah Ta'ala tandakan dengan al-bai', jual beli. Benda yang tidak boleh ditandakan dengan ar-riba. Allah Ta'ala sebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Allah Ta'ala menyebutkan dia menghalalkan jual beli. Bukan bermaksud bahawa jual beli itu adalah satu-satunya perkara yang halal. Tetapi disebut dia dihalalkan jual beli kerana yang paling banyak dilakukan manusia dalam transaksinya adalah jual beli. Daripada pagi kita dah berjual beli dah. Kalau isi minyak kereta kita dah jual beli. Kalau kita beli makanan kita berjual beli. Kadang-kadang kita jual beli benda besar. Kadang-kadang kita berjual beli benda yang kecil. Berjual beli adalah suatu perkara yang harus sekiranya berjual beli itu mematuhi kehendak-kehendak syariah berkaitan dengan jual beli. Dan begitu juga Allah Ta'ala meletakkan perkara-perkara yang haram dilakukan manusia. Dan perkara haram yang dilakukan oleh manusia yang paling banyak sekali adalah riba. Kerana itu Allah Ta'ala menyebutkan wa harramar riba. Allah Ta'ala mengharamkan riba. Jadi dalam kehidupan kita ini muslimin muslimat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang riba sebagai suatu kesalahan yang terbesar dalam transaksi yang dilakukan oleh manusia. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala menyebutkan wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu kena tinggalkan baki riba kalau betul kamu orang yang beriman. Tak banyak ayat yang Allah Ta'ala sebutkan begitu, diletakkan qaid yang demikian dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala suruh kamu tinggal kalau betul kamu beriman. Tak banyak. Antaranya adalah ayat tadi, dan contoh lain ialah Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang perempuan yang diceraikan suaminya dan masih dalam iddah. Allah Ta'ala kata wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Allah Ta'ala kata tidak halal bagi seorang perempuan itu untuk dia menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dalam rahimnya kalau betul dia beriman dengan Allah
dan kalau betul dia beriman dengan negeri akhirat. Ini adalah tentang orang perempuan yang diceraikan suami. Yang mana orang perempuan diceraikan suami, Allah Ta'ala sebut wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Orang perempuan diceraikan suami, dia kena beriddah selama 3 kali quru'. 3 kali quru' tu benda yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, sama ada 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Cuma yang pastinya seorang perempuan yang diceraikan suami selagi mana tidak tamat iddahnya, dia masih lagi isteri. Nah, ini kena jelas. Orang perempuan yang diceraikan suami selagi mana iddahnya belum tamat, mazalat zaujatan li zaujiha. Dia masih suami, dia masih isteri lagi. Dia bukan bekas isteri. Nah, jangan jadi macam artis-artis yang bercerai minggu ni, minggu depan keluar sat khabar bekas suami saya. Dia kata tak, belum bekas lagi. Belum bekas. Itu cuma satu proses. Suatu pause period. Orang lain nak pinang dia pun tak boleh. Zaman sekarang ni bukan setakat pinang janda orang, bini orang pun orang pinang, kan? Itu period, itu adalah period dia masih isteri. Period yang dia masih boleh tinggal sekali di baitun zaujiyah, dalam rumah perkahwinan. Boleh tinggal sekali. Tapi masyarakat kita pantang bercerai, hantar balik rumah bapa mertua, betul? Bercerai aja hantar balik rumah bapa mertua. Kalau duduk sekali, ada pula masyarakat yang jahil. Tengok tu, dah lah bercerai, duduk sekali lagi tu. Kan? Itu orang yang tak faham bahawa orang yang bercerai dalam tempoh iddah masih boleh duduk sekali. Dan bila-bila masa sahaja suami dia ada hak untuk rujuk kembali kepada dia. Hak 100% milik suami tanpa perlu izin dia, dan haram bagi orang lain untuk melarang suami dia untuk rujuk kepada dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Suami dia ada hak 100% untuk rujuk kepada isterinya, untuk mengembalikan isterinya itu kepada akad zaujiyah, akad perkahwinan. Kalau suami itu mahu berlaku islah, dia nak memperelokkan balik hubungan di antara dia dengan isterinya. Itu hukum dia. Dan untuk mengetahui sama ada dia dah habis iddah ataupun tidak habis iddah, orang yang paling tahu tentang dah habis ataupun belum habis, orang yang paling tahu sama ada dia dah 3 kali suci ataupun 3 kali haid, tak lain dan tak bukan adalah perempuan itu sendiri. Dia paling tahu. Dia yang paling tahu. Jadi kalau ditanya oleh suami ataupun kalau ditanya oleh mahkamah, kan? Mahkamah tanya, awak masih dalam tempoh iddah ke tidak? Dia jangan tipu. Mahkamah tak akan suruh orang pergi buka kain dia cek. Tak. Dia tak boleh tipu. Allah Ta'ala kata, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tak halal untuk disembunyikan apa yang Allah Ta'ala cipta dalam rahim dia. Apa dia? Satu tadi, isu haid ataupun suci. Dia tak halal. Kalau dia masih dalam tempoh iddah, dia kena jawab, dia masih dalam tempoh iddah. Jangan, kalau suami datang kepada dia nak rujuk, dia kata dah habis dah iddah, tapi sebenarnya belum habis. Allah Ta'ala kata tak halal kalau betul dia beriman dengan Allah dan kalau betul dia beriman dengan akhirat. Apatah lagi kalau dia mengandung. Kerana orang perempuan yang mengandung, iddahnya akan dipanjangkan sampai kepada wada'il hamli, sampai dia lahirkan anak. Kalau 3 bulan dah extend jadi 9 bulan, sampai dia melahirkan anak. Kalau dia mengandung, dia jangan tipu. Dia tak halal untuk dia tipu. Kalau suami datang jumpa dia, dia kata tak, saya tak mengandung, yang sebenarnya dah mengandung. Dia dah beli tiket flight, nak pergi duduk dekat luar negara, nak lahirkan anak di sana, semata-mata tak nak dirujuk kembali oleh suami. Jadi tak halal kata Allah Subhanahu wa ta'ala kalau betul dia beriman dengan Allah dan kalau betul dia beriman dengan negeri akhirat. Itu satu contoh. Yang lain contoh, tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan kita supaya laksanakan Islam secara sempurna, termasuk berkaitan dengan hukum jinayah Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam salah satu kesalahan hudud, dalam kesalahan zina, Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudh bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Allah Ta'ala kata, pezina perempuan, pezina lelaki, maka kamu kena sebat mereka itu dengan 100 kali sebatan. Ini untuk penzina yang belum berkahwin. Az-zani ghairul muhsan. Orang yang belum kahwin, kamu kena sebat mereka 100 kali kesebatan. Jangan kamu ada belas kasihan dalam melaksanakan agama Allah
Kalau betul kamu beriman dengan Allah dan kalau betul kamu beriman dengan negeri akhirat. Allah tak kait. Kalau betul kamu beriman dengan Allah, kalau betul kamu beriman dengan akhirat, jangan kamu ada belas kasihan dalam melaksanakan agama Allah. Kan? Jadi kalau tak beriman tak apalah. Kan? Buatlah alasan macam-macam. Kami bukan tak nak buat, tapi panjang dia punya tapi. Kan? Panjang dia punya alasan 1, 2, 3, 4, 5. Allah Ta'ala letak qaid kat situ tu. Allah Ta'ala letak qaid kat situ tu. Allah Ta'ala kata kalau betul kamu beriman dengan Allah, kalau betul kamu beriman dengan akhirat, buat ni. Buat ini. Tak ada tapi. Buat ini. Jangan nak kira alasan-alasan macam-macam. Jangan nak reka alasan macam-macam. Itu contoh nombor 2. Dan perkara yang boleh menyentuh kita secara individu, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan sekalian ialah Allah Ta'ala kata, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا in kuntum mu'minin. Kamu kena tinggalkan saki, baki, riba. Kalau betul kamu orang beriman. Kalau betul kamu orang beriman, kamu kena tinggalkan saki, baki, riba. Tuan-tuan sekalian, ini takwa. Inilah takwa yang nak dididik dalam Ramadan. Takwa nak dididik dalam Ramadan bukan setakat kita datang berteleku di sejadah masjid. Bukan setakat kita berpuasa. Bukan setakat kita salat. Bukan setakat kita menunaikan zakat. Bukan setakat kita melakukan kebaikan. Bukan setakat kita jaga lidah. Tapi banyak aspek-aspek takwa yang kita kena perhatikan. Antaranya ialah Allah Ta'ala kata, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Kamu bertakwa pada Allah, kamu tinggalkan saki baki riba. Muslimin sekalian, beratnya persoalan riba ini sampaikan Imam Malik rahimahullahu ta'ala alaih, dia sebut dalam kalimah beliau. Dia kata, inni tasafahtu kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam falam ajid ashaddu syai'an ashaddu minar riba. Aku buka kitab Allah, aku buka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak temui satu perkara yang dosanya lebih besar daripada riba, kata Imam Malik. Bukanlah bermaksud riba dosa paling besar. Dosa paling besar sudah tentu asyirku billah. Syirik pada Allah lah benda yang terbesar. Tapi antara yang besar, di antara kabair adalah tentang persoalan riba. Kenapa Imam Malik menyebutkan demikian? Ditanya orang, kenapa kamu kata macam tu? Imam Malik kata, kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Tak ada benda yang Allah Ta'ala isytiharkan perang secara direct dalam Al-Quran, melainkan orang yang tak berhenti daripada melakukan transaksi riba. Orang tak berhenti daripada buat transaksi riba, Allah Ta'ala isytiharkan perang. Sayyidul Mufassirin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, bila dia baca ayat ni, dia tafsirkan ayat ni, dia kata di negeri akhirat kelak Allah Ta'ala akan memanggil pelaku-pelaku riba. Allah Ta'ala sebut, khudhu aslihatakum lil harbi. Sekarang kamu ambil senjata kamu, datang lawan perang dengan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala isytihar perang, tuan-tuan sekalian. Itu menyebabkan Imam Malik menyebutkan sampai demikian sekali. Ini tak kira siapa, tukang bagi makan ke, tukang makan ke, tukang tulis transaksi riba ke, yang jadi saksi ke. Tuan-tuan jangan mudah-mudah nak tanya tangan untuk jadi saksi. Nabi kata, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Allah Ta'ala melaknat yang makan riba, yang tukang bagi makan riba, yang menulis transaksi riba. Buka legal firm, tukang rekodkan transaksi riba. Yang tukang tulis transaksi riba, wa syahidaihi, dua orang yang menjadi saksi kepada transaksi riba. Wa qala hum sawa. Mereka itu sama sahaja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. They are same in guilt, kata Nabi. Serupa je. Itu besar tak besar, tuan-tuan? Apa yang dinamakan sebagai riba. Banyak hadis-hadis yang Nabi sebut. Antara lain, kalau kita sebut teliti dalam satu hadis, Nabi sebut dirhamun riba akalahu rajul wa huwa ya'lam ashaddu 'indallahi min sittati wa thalathi nadhaniyah. 1 dirham riba
dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan dia tahu hukumnya haram, dosanya lebih besar daripada 36 kali perzinaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan. Sebab tu kita kena tahu. Dan ilmu berkaitan dengan aspek ini penting, tuan-tuan. Lantaran itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, waktu beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau masuk ke dalam pasar dan mengungkapkan satu kata-kata yang Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama yang pernah diberikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah oleh kerajaan Malaysia. Beberapa tahun yang lalu beliau tulis kitab Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah, transaksi-transaksi kewangan kontemporari. Kita buka buku Dr. Wahbah, muka surat pertama, dia petik kalimah yang Umar sebut. Umar sebut apa? Umar pernah masuk dalam pasar, dia bawa al-asa, dia bawa tongkat. Dia pusing-pusing tongkat, sambil memusing tongkat, Umar sebut kepada para peniaga, ya ma'syarat tujar, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din, wa illa aklur riba ridan am aba, kata Umar. Wahai para peniaga, jangan kamu berjual beli dalam pasar kami ini, kata Umar. Jangan kamu berjual beli dalam pasar kami ini, kecuali kamu faham akan hukum hakamnya. Kecuali kamu faham akan hukum hakamnya. Wa illa, kalau tidak, aklur riba ridan am abai. Failing which, you may consume riba willingly or unwillingly, kata Umar. Takut kamu termakan, terjebak dengan riba, sama ada kamu ridan, kamu ni reda, kamu ni jenis tak kisah, kamu ni asal membujur lalu melintang sapu, dah, asal masuk jalan, tak kira halal, tak kira haram. Ataupun aba, kamu tak nak tapi sebab kamu jahil, kamu ni dah berhati-hati dah, kamu ni dengan penuh keazaman nak jadi orang bertakwa, kamu ni dengan penuh keazaman tak nak langgar perintah Tuhan, tapi kamu tak ada ilmu. Kamu tak tahu, kamu dah ada niat tak nak buat, tapi kerana kamu tak tahu, maka kamu terjebak juga dengan riba, kata Umar. Maka kamu jangan meniaga kat sini, kata Umar, melainkan kamu faham akan hukum hakamnya. Dr. Wahbah petik kalimah ini, tuan-tuan, untuk menjadi motivasi kepada kita semua, bahawa kita ni, kita kena ada ilmu. Kita kena tingkatkan ilmu. Apatah lagi kalau kita ini terlibat dalam usaha-usaha perniagaan dan sebagainya, pelaburan dan sebagainya. Jangan mudah terkesima, kan? Jangan mudah terpesona. Apabila ada orang datang cerita, cerita pula ini income 30%, kita pun dah mulai compute, kan? Buat calculation. Tak tahu lagi underlying transaction tu halal ke haram. Sama ada ianya halal ataupun haram. Yang penting 30%, kan? Dia lupa pula bahawa ada di sana perkara halal dan juga ada perkara yang haram. Ringkas cerita, tuan-tuan, nak cerita panjang, kita ambil satu je, iaitu apa itu riba. Yang disebut riba tu apa dia? Apakah itu riba? Sebelum daripada saya buka kepada sesi soal jawab, yang balance tu kita cari kuliah lain, kan? Apa itu riba? Riba ini, tuan-tuan, ulama bahagi kepada dua bahagian besar. Ada dua bahagian besar. Satu yang disebut sebagai riba ad-duyun, yang kedua disebut sebagai riba al-buyu'. Riba ad-duyun iaitu riba dalam hutang piutang. Dan hutang boleh lahir daripada banyak jenis transaksi. Yang kedua disebut riba dalam bab jual beli. Dan bila sebut jual beli di sini, ianya merujuk kepada jual beli kepada beberapa perkara yang disebut secara spesifik oleh Nabi dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua jenis jual beli. Bukan semua jenis jual beli. Riba ad-duyun yang pertama, kategori pertama, dibahagikan pula kepada dua bahagian lain di bawah dah. Jadi kalau tuan-tuan nak lukis, ada dua. Satu pecahan al-duyun, al-buyu'. Bawah ad-duyun ada dua, bawah al-buyu' ada lagi dua.
Bawah riba ad-duyun ada kategori yang disebut sebagai riba al-qardu. Riba dalam bab qard, dalam bab loan, dalam bab pinjam meminjam, dalam borrowing, lending and borrowing transaction. Yang kedua disebut sebagai riba jahiliyah. Ini kategori dalam bab riba ad-duyun. Manakala dalam riba al-buyu' yang pertama disebut riba al-fadli. Riba al-fadl. Yang kedua disebut sebagai riba an-nasi'ah. Okey, kita tengok kategori nombor 1. Kategori riba ad-duyun. Riba dalam bab hutang piutang, macam mana dia boleh berlaku? Riba dalam bab hutang piutang. Hutang ni tuan-tuan banyak. Dia boleh lahir daripada macam-macam transaksi. Dia boleh lahir daripada pinjam meminjam. Kan? Saya bagi pinjam duit dekat orang. Dia datang jumpa saya, ustaz nak pinjam RM10, saya bagi pinjam RM10. Itu hutang. Bayar Jumaat depan, hutang. Tapi transaksinya apa? Loan, lending and borrowing. Saya bagi pinjam duit. Saya sebut pun saya bagi pinjam. Kan? Substance transaksi itu adalah pinjam. Inti transaksi itu pinjam. Dia syariah ni kena tengok inti dia, substance dia. Kaedahnya dalam bab muamalat disebut al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Hukum dalam muamalat dia melihat kepada maksud dan makna. Dia melihat maksud dan makna, bukan bentuk dan binaan. Sebab kadang-kadang orang sebut lain tetapi ulama akan kata transaksinya lain. Contoh, mak kita bulan-bulan Ramadan tak ada garam nak masak, dia pun pergi rumah sebelah, dia kata pinjam garam. Betul? Pinjam, al-i'arah, al-isti'arah ni, pinjam. Kalau pinjam yang tu pulang balik pun kena yang tu, itu pinjam. Pinjam kereta saya, hantar balik kereta saya. Pinjam garam, kena hantar balik garam yang sama. Janganlah garam tu dah masuk kuali lebur, tiba-tiba bawa garam lain bagi. Itu bukan pinjam. Dari sudut syariah itu tak dipanggil pinjam. Dari sudut syariah, syariah kata itu jual beli. Beli garam nanti bayar garam lain. Itu dari sudut syariah. Ataupun tuan-tuan ni, handphone saya. Kan saya sebut kepada orang lah. Tuan Haji, saya bagi hadiah kat Tuan Haji handphone, tapi Tuan Haji kena bayar RM10. Saya bagi hadiah, tapi Tuan Haji kena bayar kat saya RM10. Ataupun ambillah Tuan Haji, saya jual handphone kat Tuan Haji, tapi Tuan Haji tak payah bayar apa-apa. Apa tuan-tuan? Saya jual handphone tapi tak payah bayar apa-apa. Ataupun saya bagi hadiah handphone tapi kena bayar RM5. Tu macam serupalah tuan-tuan pergi beli sabun kat kedai tu. Beli sabun percuma pinggan. Jumpa makcik, saya sabun tak nak yang percuma je. Dia bagi tak? Tak bagi. Mana boleh, dia kata beli dulu baru dapat. Kan? Jadi sebenarnya sabun tu pinggan tu tak percuma. Apa yang kita buat, bayar RM10 beli sabun tu, kita bukan beli sabun, kita beli sabun dan pinggan. Itu yang sebenar. The price of the plate is embedded within the price of the soap. Dah masuk dalam tu dah harga pinggan. Walaupun dia duk isytihar, beli sabun percuma pinggan. Benda percuma ni dia kena datang at the full discretion of the awarder. Dia tak perlukan counter value. Tapi kalau bila dia mula perlukan counter value, itu bukan pergi percuma namanya. Itu bukan hadiah, itu jual. Ulama mendefinisikan jual beli sebagai mubadalatu malun bimalin ala wajhim makhsus bitaradi tamlikan wa tamallukan. Tukar barang dengan barang. Exchange of assets. Tukar barang dengan barang. Saya bagi handphone, saya dapat duit. Kalau itulah, itu jual beli. Bentuknya macam-macam. Ada murabahah, ada musawamah, ada istisna, ada tauliyah, ada wada'iyah. Bentuk jual belinya ada macam-macam. Dan dia membawa efek apa? Efek tamlik. Dia membawa kesan pertukaran milik. Transfer of ownership. Ownership yang asalnya milik penjual dengan sekadar kontrak tadi telah berpindah kepada pembeli. Ownership barang. Ownership duit
daripada pembeli dah datang kepada penjual. Itulah yang disebut sebagai ijab kabul. Yang kita dak sebut saya jual, saya beli. Saya jual, saya beli itu apa tujuan dia? Untuk melambangkan keredaan, saling reda meredai. Untuk menunjukkan willing buyer, willing seller. Mutual consent. Persetujuan bersama di antara kedua-dua pihak. Apa yang dipersetuju je? Bersetuju, yang ni bersetuju dapat handphone, hilang duit. Yang ni pula bersetuju dapat duit, hilang handphone. Itulah maksud saya jual, saya beli. Bukan sekadar sebut saya saja. Kan? Jangan jadi macam adik saya, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi AU4, Keramat ada satu kedai nasi dagang. Sekarang sepinggan RM7.50 sekarang. Beberapa tahun lalu RM5 sepinggan. Saya pernah bawa, saya pergi beli waktu zaman RM5 sepinggan. Kereta penuh. Saya keluar, saya tak boleh keluar daripada kereta. Last kali saya suruh dia pergi keluar, pergi beli. Dia pun pergi beli. Masuk kereta, dia kata mahal nak mampus. Kan? Saya kata kenapa? Dia kata ada ke nasi dagang RM5. Kat kampung kita Terengganu, kat kampung kita di Terengganu RM2 je. Kan? Ada ke makcik tu jual RM5 sepinggan? Dia kata. Saya tanya dia, ada tak makcik kata saya jual? Ada. Habis kau jawab apa? Dah makcik kata saya jual, saya jawab saya belilah. Kan? Kalau dah jawab saya beli, jangan masuk kereta kata mahal nak mampus. Saya memang dah tahu daripada awal harganya RM5. Dan itu jauh lebih baik daripada saya terpaksa naik bas ekspres daripada Kuala Lumpur balik Kuala Terengganu semata-mata nak makan nasi dagang RM2 kat kampung saya. Kan? Itu jauh lebih baik. Dan nasi dagang makcik tu pun boleh tahan juga. Okey. Jadi itu tuan-tuan, bila saya jual, saya beli itu ada makna, bukan semata-mata sebut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang ada saling reda meredai di antara kamu. Itu makna saya jual, saya beli. Itu makna dia. Dia nak carry makna itu. Makna mutual consent, mutual agreement, willing buyer, willing seller. Itu maksud dia. Tuan-tuan sekalian. Jadi substance kena tahu. Jadi kalau bila kita sebut riba al-qard, riba loan, kita nak sebut loan, maka dia mesti loan. Saya bagi pinjam duit ataupun saya pinjam duit. Dan itulah transaksi yang paling asas dalam muamalah dan transaksi kita. Apa-apa transaksi yang tidak jelas hukumnya, maka dia akan pakai hukum loan. Kalau ada orang datang jumpa saya, letak duit RM10,000 dalam poket, tak tahu apa, dia pergi. Ini apa ni RM10,000 ni? Dia datang jumpa saya, tak bercakap sepatah pun, letak duit RM10,000 dalam poket dan berlalu pergi tanpa berkata apa-apa. Ni RM10,000 ni saya nak kata apa? Bagi zakat dekat saya ke? Bagi sedekah ke? Atau apa? Minta tolong simpan ke? Dalam syariah, al-aslu huwal qardu. Transaksi yang asal adalah loan. Kalau dia tak beritahu kat saya, ini apa? Bagi sedekah ke? Zakat ke? Ini patut diambil kira sebagai pinjaman. Dia bagi pinjam duit kat saya. Dan bila-bila masa sahaja, dia boleh datang jumpa saya untuk minta saya pulang balik duit tu kat dia. Saya tak boleh nak kata, aku ingat kamu bagi sedekah kat aku dah pakai, habis. Dah. Kalau tak ada kontrak yang jelas, dia tak boleh disebut sedekah, dia tak boleh disebut zakat, dia tak boleh disebut hadiah, dia mesti dikira sebagai loan. Ini adalah pinjaman yang diberikan kalau kontrak yang tidak jelas. Begitu juga kalau kontrak buat tapi tak sah, maka itu akan dikira sebagai loan, dikira sebagai pinjaman. Okey. 2. Hutang boleh lahir daripada jual beli. Saya jual handphone dan pembeli kata saya nak bayar Jumaat depan ustaz. Hutang. Tapi lahir daripada jual beli. Hutang boleh lahir daripada sewa menyewa. Saya bagi sewa rumah dekat orang dengan syarat bayar sewa rumah sebelum 10 hari bulan tiap-tiap bulan. Hari ni dah 30 hari bulan katakan, tak bayar lagi.
Jadi itu pun hutang, tapi lahir daripada sewa menyewa. Okey. Itu duyun, hutang. Dalam masalah berhutang ini ada dua jenis riba boleh ada. Yang pertama disebut riba al-qardu, riba dalam bab pinjam meminjam. Apabila transaksi pinjam meminjam dilakukan dan transaksi pinjam meminjam itu dikenakan sesuatu yang lebih daripada pinjaman. Saya bagi pinjam duit kepada orang RM10, saya letak syarat bayar balik RM12. Itu riba al-qardu. Saya sebagai lender, imposed by the lender. Peminjam mengenakan bayaran balik lebih daripada jumlah dipinjam. Atau peminjam yang menjanjikan bayar lebih. Itu pun riba al-qardu juga. Dia datang jumpa saya, Ustaz nak pinjam duit 1,000 Ustaz. Saya janji bayar balik 1,200. Saya tak sempat kata apa-apa pun. Dia dah sebut saya janji bayar balik 1,200. Itu pun riba al-qardu. Sejak daripada mula kontrak, inception of the contract, dah dikenakan syarat tambahan. Dan syarat tambahan itulah yang barangkali menjadi motivasi untuk memberi pinjam duit. Kalau datang jumpa saya, Ustaz saya pinjam 1,000 Ustaz, saya janji bayar balik pun 1,000. Saya tak semangat sangat nak bagi. Dah. Tapi dia kata saya bayar balik 1,200 Ustaz. Sebab ada 200 tu. Mungkin itulah yang mendorong saya memberi pinjam kepada dia. Maka itu disebut riba al-qardu. Ada buat tuan-tuan? Ada buat? Saya tunjuk macam mana tuan-tuan boleh buat, atau macam mana kita boleh buat. Inilah masalah utama institusi perbankan konvensional. Inilah masalah utama institusi perbankan konvensional. Sebab itulah ulama-ulama Islam tidak menerima institusi perbankan konvensional dan minta umat Islam pergi kepada institusi perbankan Islam. Sebab masalah yang utama dalam institusi perbankan konvensional adalah amalan riba al-qardu. Sama ada on deposit taking, time kita letak deposit pun riba al-qardu, dia keluar dalam surat khabar. Kan? The Star. Open current account ke, deposit account dengan kami, interest 3%. Datang letak duit, dijanjikan interest 3%. Itu riba al-qardu. Itu adalah riba al-qardu. Elok dah pergi masjid sebagainya, tapi terlupa ni, sangkut rupanya kat situ. Ataupun pergi pinjam. Kan, kita pergi pinjam. Kita nak beli rumah, housing loan agreement, tak pernah nak baca. Betul? Pernah baca tuan-tuan? Siapa yang pernah baca agreement? Tuan-tuan beli rumah, tanda tangan agreement dengan pemaju SMP. Semua orang sign SMP. Betul? Tapi apa ada dalam SMP dia pun tak tahu. Dia tahu, dia pergi, dia tanya, "Cik, saya nak sign kat mana, cik?" Kan? Kawan tu kata sign dekat saya pangkah. Dah. Dia pun sign lah. Apa benda kat dalam dia tak tahu. Hampir kesemua perjanjian sewa beli rumah tu ada satu clause yang tak patuh syariah di dalamnya, termasuk rumah yang saya beli. Apa dia? Dalam tu dia sebut the ownership of the property will be transferred to the buyer upon full payment. Pemilikan rumah ini akan dipindahkan kepada pembeli setelah bayaran penuh dibuat. Syariah tak lagu tu. Syariah tak begitu. Syariah, during inception of the contract, the ownership has been transferred to the buyer. Asalkan berkontrak saja, barang dah menjadi milik pembeli. Ni handphone saya jual kat Tuan Haji, RM10. Tuan Haji kata, "Saya beli Ustaz, tapi tak ada duit nak bayar hari ni. Saya bayar minggu depan Ustaz ya." Dah, boleh. Ambil lah handphone, keluar masjid, masuk longkang telefon ni, masuk air. Boleh tak datang jumpa saya balik, "Ustaz tak jadi belilah Ustaz." Boleh? Tak. Tadi dengan kita berkontrak jual beli tadi, barang Tuan Haji punya. Tuan Haji hutang saya 10,000.
Masuk air Tuan Haji punya pasal. Kan? Hutang saya tetap kena bayar. Sebab ini barang Tuan Haji daripada kontrak tadi lagi. Beli kereta saya, baru je undur daripada parking kereta rumah saya, aksiden kat luar. Boleh nak masuk balik? Tak ada, belilah ustaz aksiden. Dah, itu kereta awak. Hutang bayar kat saya. Itu syariah. Bukan dah bayar habis baru milik bertukar. Kan? Jadi itu al-qardu tuan-tuan. Kena tengok agreement. Jangan nampak serupa je ustaz. Dah bukan macam tu. Memang kadang-kadang benda nampak serupa tak semestinya sama. Saya bagi contoh. Tuan-tuan pergi jumpa dengan seorang nelayan. Dia nak pergi tangkap ikan. Pagi hari kita jumpa dia. Kita kata, Pak Cik, saya beli ikan yang Pak Cik bakal tangkap hari ini dengan harga RM100. Sah tak? Saya beli ikan yang Pak Cik bakal tangkap hari ini dengan harga RM100. Sah ke tak sah? Sebab apa? Barang tak ada. Sebab jual beli ada rukun. Apa? Penjual, pembeli, barang jual beli, harga, ijab dan qabul. The seller, the buyer, the subject matter of sale, the price, the offer and acceptance. Itu syarat rukun jual beli. Dan barang yang dijual beli ayyakuna mawjudan indal aqdi. The subject matter of sale must exist during the contract. Mesti ada. Nabi kata, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak ada. Jadi transaksi tak sah sebab barang tak ada. Tapi kalau kita jumpa Pak Cik pada waktu yang sama, kita kata, Pak Cik, ini RM100 upah Pak Cik bekerja dengan saya hari ini. Saya employ Pak Cik untuk Pak Cik bekerja untuk saya pada hari ini. Kerjanya ialah Pak Cik pergi tangkap ikan. Apa juga ikan Pak Cik tangkap, itu saya punya. Sah tak? Sah. Dua-dua habis RM100. Dua-dua secara komersialnya RM100. Tapi satu sah, satu tak sah. Jadi jangan cepat pakai sipir. Nampak serupa je dah. Jangan cepat pakai sipir tu. Kalau ada orang menikah, aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku dengan mas kahwin RM100. Kawan tu kata, aku terima nikahnya. Sah ke tak sah? Kalau cukup rukun, sah lah. Apa rukun nikah? Dah lama tak menikah ni. Dah. Apa rukun nikah? Apa rukun nikah? Pengantin perempuan, pengantin lelaki, wali, saksi, ijab dan qabul. Itu rukun nikah. Cukup 5 ni, cukup lah. Tapi kalau ada orang jumpa, Pak Cik, ambil 100 Pak Cik, bagi saya tidur semalam dengan anak Pak Cik. Dah. 100 juga. Jadi jangan cepat pakai sipir. Nampak serupa je. Buang. Sipir tu buang tuan-tuan. Sebab ramai sangat orang duk pakai sipir tu. Nampak serupa je ustaz. Tak ada beza pun ustaz. Tak ada beza sebab awak jahil. Bila dah tahu ilmunya, nampaklah beza dah. Nampaklah bezanya. Jadi jangan cepat pakai sipir nampak serupa. Jangan cepat pakai sipir nampak serupa tu. Okey tuan-tuan sekalian. Itu riba al-qardu. Kemudian riba jahiliyah. Riba jahiliyah dia boleh berlaku dalam apa juga jenis transaksi hutang piutang. Sama ada pinjam ataupun jual ataupun sewa, asalkan hutang, transaksi berhutang di mana tambahan dikenakan disebabkan kelewatan untuk membayar hutang. Contoh, saya bagi pinjam duit kat orang RM10, bayar Jumaat depan. Dia bayarlah Jumaat depan, tak ada masalah apa. Bahkan dia boleh bayar lebih pun kalau dia nak, sebab saya tak letak syarat. Saya kata kat dia, saya bagi pinjam duit RM10,000, bayar tahun depan. Dia datang tahun depan, ustaz ni RM10,000, saya bayar hutang dekat ustaz, tak ada masalah. Lepas tu dia kata, ustaz, RM10,000 yang ustaz bagi pinjam tu saya buat meniaga, saya untung banyak, ni ambillah RM2,000 hadiah, pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab RM2,000 tu tak jadi syarat waktu saya bagi dulu. Kalau RM2,000 tu jadi syarat waktu saya bagi dulu, itu riba. Tapi sekarang RM2,000 tu dia bagi kat saya, itu hibah, hadiah. Itu disebut al-qardul hasan, pinjaman secara baik, benevolent loan.
Baik dekat saya apa dia, sebagai lender saya bagi pinjam duit, saya tak minta dia bayar lebih. Dia pula sebagai borrower, dia pinjam duit orang, dah buat untung macam-macam, bagilah lebih sikit. Itu, tapi kalau dia tak nak bagi, jangan kata apa-apa. Tai hidung masin. Dah, jangan cakap macam tu. Dia tak nak bagi sudah. Tapi kalau dia bagi, itu harus. Asalkan tak jadi syarat waktu bagi dulu. Okey. Tapi kalau saya kata saya bagi pinjam RM10, bayar balik minggu depan hari Jumaat RM10. Tapi kalau lambat sehari naik RM1. Ataupun saya jual handphone. Ini bukan bagi pinjam, ini jual. Saya jual handphone dengan harga RM100, bayar kepada saya RM10 setiap bulan. Tapi pada setiap hari kelambatan membayar ansuran naik RM1. Itu dipanggil riba jahiliyah. Alung. Ya. Apa sajalah yang masuk CP tu. Yang masuk CP tu termasuk, kalau zaman dulu saya pernah sebut mengajar di Kuantan, tuan-tuan, ada seorang makcik. Dia kata, ustaz, dulu tahun 50-an dulu ada anak orang nak masuk universiti, bapak tak ada duit, bapak jumpa saya, pinjam duit dengan saya RM1,000, ustaz. Akhir sekali bunganya pun RM1,000, ustaz. Dah. Apa hukumnya, ustaz? Kan? Dan RM2,000 itulah yang saya buat modal meniaga sampai hari ni saya punya perniagaan besar. Dah. RM2,000 itulah asalnya. Saya nak kena bagi derma syarikat saya ni kat anak yatim ke, ustaz? Dah. Sebab apa? Sebab modalnya itu. Yang lepas lah. Yang lepas. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa yang datang peringatan daripada Tuhannya, dia berhenti, yang lepas. Wa amruhu ila Allah, urusan dia baliklah pada Tuhan, biar Tuhanlah menilai. Tapi wa man ada, siapa dah tahu, ulang lagi, fa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal mereka itu di dalamnya. Yang lepas. Itu sifat Islam, tuan-tuan. Imam besar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, dia sebut apa? Dia kata al-ibratu bi kamalin nihayah la bi nuqsanil bidayah. Hidup kita nak cari kesempurnaan masa depan, bukan nak meratapi kekurangan masa lalu. Masa lalu lepas. Kan? Kalau dosa, taubat, itu saja. Lepaslah. Tapi kalau rasa tak confident nak bagi derma, bagilah derma. Bagilah derma. Tapi janganlah sampai jatuh daripada kaya dah jadi asnaf zakat pula dah. Sebab apa? Bagi derma kat orang semua. Islam tak suruh lagu tu. Okey. Itu riba jahiliah. Okay. Kemudian riba al-buyu', riba dalam bab jual beli. Riba dalam bab jual beli. Riba duyun tadi yang paling jelas ialah bank. Itu yang paling jelas. Institusi perbankan konvensional. Itu yang paling jelas. Jadi Ramadan ni setakat yang saya nampak ada cuma kempen berhenti rokok. Itu ada, betul. Rokok ni taklah besar sangat. Ada lagi satu benda lagi besar, kempen berhenti buat transaksi riba. Wajib orang Islam yang bertakwa yang keluar daripada madrasah Ramadan tinggalkan institusi perbankan konvensional. Wajib. Sebab apa? Tu riba. Tu sepatut kempen yang kena ada. Berhenti institusi perbankan konvensional. Tak kira lah deposit ke, financing, loan ke, berhenti. Sebab apa? Sebab itu riba. Takwa. Takwa. Dua disebut sebagai riba buyu'. Ini siapa-siapa yang paling mudah hari ini berlaku ialah siapa yang terlibat dalam transaksi FX, Forex. Kalau tak terlibat Forex yang exchange tu pun kadang-kadang kita pun boleh buat. Saya bagi contoh. Okey. Ianya berasal daripada hadis Nabi yang panjang. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-birri wash-sya'iru bish-sya'iri wat-tamaru bit-tamari wal-milhu bil-milhi sawa'un bisawa'in mithlan bimithlin yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Nabi kata, kalau kamu tukar antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam, 6 benda.
dua medium of exchange, alat pertukaran. Yang Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Duali di bawah OIC, Ekonomi Fiqh Islam Antarabangsa di bawah OIC kata, mata wang hari ini, modern currencies, ringgit Malaysia, Sing dollar, pound sterling, US dollar, Emirates dirham, Jordanian dinar, Bahraini dinar, dan lain-lain. Semua mata wang moden ni dia pakai hukum sama. Hukum emas dan perak yang disebut oleh Nabi. Apa dia hukumnya? Hukumnya ialah kalau ditukarkan antara benda itu dengan benda itu juga. Kalau tukar ringgit Malaysia dengan ringgit Malaysia, tukar US dollar dengan US dollar, kata Nabi, mesti sawaan bisawa'in, mislan bimithlin, yadan biyadin. Kamu kena tukar benda tu sama dengan sama, senilai dengan senilai, hand to hand, tangan dengan tangan, kata Nabi SAW. Kalau tak berlaku begitu, dia akan membawa kepada riba al-fadli. Contoh, kita nak parking kereta, tak ada duit shilling. Kita pergilah kedai runcit sebelah, makcik tukar duit. Makcik kata boleh, awak bagi makcik RM1, makcik bagi awak 90 sen. Itu contoh riba fadl. Tukar ringgit dengan ringgit tapi tak sama. Sebab 10 sen makcik tempah pintu neraka. Sebab apa? Riba al-fadli. Ataupun nanti dekat raya, dah raya nanti, anak cucu pandai kutip duit kan. Dapat duit raya banyak, tapi tak pandai kira. Atuk cerdik sikit pada cucu. Jadi cucu dapat sekeping RM50. Atuk cakap kat cucu, adik, atuk bagi kat adik ni yang warna merah ni 4 keping. 4 keping lagi banyak pada sekeping tahu. Jadi atuk dapat 50, cucu dapat 40. Itu riba fadl atuk. Itu dinamakan riba al-fadli. Sebab tukar ringgit tu ringgit tapi tak sama. Itu dipanggil riba al-fadli. Tak cukup syarat. Nabi kata tadi, sawa'an bisawa'in, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Sebab tu kalau bagi pinjam duit, dia kena bayar dalam duit tu juga. Ambil contoh, ini kes real. Ada orang pernah tanya kat saya. Tahun 85, kadar pertukaran ringgit Malaysia dengan Sing dollar sama. Satu Sing dollar sama dengan RM1 Malaysia. Sekarang satu Sing dollar RM2.30, RM2.40 Malaysia sekarang. Dulu, waktu zaman bekerja di Singapura sama-sama, ada seorang mamat ni datang jumpa kawan dia. Dia kata, aku nak pinjam duit 2,000. Dah waktu tu RM1 sama dengan Sing dollar, tak kira lah 2,000 mana pun dia bagi. Dia pun bagilah RM2,000 Malaysia. Dia bagi RM2,000 Malaysia. Jadi sekarang baru datang nak minta bayaran. Kawan tu bayar balik RM2,000 Malaysia. Dia pun kata, mana boleh. Dulu waktu kau pinjam RM2,000 Malaysia sama dengan $2,000. Kau patut bayar kat aku $2,000 hari ni. Kalau kau bayar kat aku RM2,000, rugilah. RM2,000 tak sampai $800, $800 sekarang. Apa hukumnya? Hukum syariah, pinjam RM2,000, bayar balik RM2,000. Soal exchange rate tu tak sama, itu banyak faktor lain. Soal monetary policy sesebuah negara, kan? Dan itu kita dah menanggung akibatnya apabila kita menggunakan fiat money. Tapi walaupun ada problem fiat money sekalipun, hukum ialah pinjam dalam mana-mana currency, bayar balik pun dalam currency itu. Walaupun exchange rate dah tak sama dengan zaman pada ketika itu. Cuba kalau dia dapat pada ketika itu, dia on the other side. Orang pinjam dengan dia 2,000 US dollar, 2,000 Sing dollar. Datang nak bayar RM2,000, dia nak kah? Dia tak nak. Time tu dia kata, dulu kan RM2,000 sama dengan 2,000 Sing dollar. Bayarlah 2,000 Sing dollar. Kalau bagi kat dia 2,000 Sing dollar hari ni, dia dapat RM4,600. Bukan dapat RM2,000. Jadi hukum Islam kena bayar dalam mata wang tu. Kalau tidak, membawa kepada riba fadl. Okey. Yang kedua disebut sebagai riba an-nasi'ah. Riba kerana berlaku pertukaran yang pertukaran kerana tidak spot, tidak berlaku secara spot. Secara lani. Lani orang Kedah dok kata lani. Perkataan lani ni dah masuk kamus dewan dah.
Terutama bila nak merujuk kepada, kalau kita duduk dalam forex, ada spot forex, forward forex, option dan sebagainya. Untuk terjemah dalam bahasa Melayu, spot forex diterjemahkan pertukaran mata wang secara lani, L-A-N-I. Itu spot, hand to hand kata Nabi, yadan biyadin, hand to hand, tangan dengan tangan. Okey. Jadi tukar, kalaupun mata wang tak sama, tapi kalau berlaku secara spot, itu okey. Sebab Nabi kata fa idza ikhtalafati hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau pertukarannya, benda yang ditukarkan tak sama, maka kamu jual belilah sesuka hati kamu. Cuba pergi KLIA, ada berapa money changer? Kan? Ada berapa money changer? Kita tengok, kita nak beli US dollar. Pergi dekat kaunter ni lain, yang ni lain, yang ni lain, tak ada masalah. Dia nak letak pricing, exchange rate berbeza, tak ada masalah. Yang penting over the counter. Kita bagi ringgit kat dia, dia bagi kita US dollar. Tak boleh. Dia ambil ringgit kita hari ni, US dollar nak bagi minggu depan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab duit fluctuates. Sebab tu Nabi mensyaratkan spot. Nabi kata mesti yadan biyadin. Kalau tidak, dia membawa kepada berlakunya riba an-nasi'ah. Tapi kalau benda yang lain daripada 6 perkara tu, itu suka hatilah. Handphone, nak jual dengan harga berapa, jual lah. Nasi ayam berapa sepinggan sini tuan-tuan? RM4.50 semalam kan, saya beli kat pasar. RM4.50. Dekat hotel, kat Concord. Blue Wave berapa agak sepinggan? RM18? 20? Halal ke dia jual nasi tu RM20? Tak ada masalah. Kalau ada orang kata tak boleh ambil untung lebih pada 100%, mana dalil? Tak ada dalil. Itu cuma hearsay. Ramai sangat orang bercakap tak boleh ambil untung lebih 100%. Tak ada dalil. Itu dia balik kepada demand and supply. Siapa suruh cari pasal makan nasi dagang dekat situ? Dah, mestilah mahal. Cuba beli kat situ, mesti murah sikit. Harga tak ada. Kalau tuan-tuan baca buku Chef Azizi Ali, saya pernah baca, dia tulis apa? Dia kata kalau nak jadi kaya, meniaga makanan, untung mesti lebih 400%. Contoh yang payah nak kaya ialah meniaga ayam goreng kat pasar malam. Tuan-tuan meniaga yang tu lambat kaya. Dia beli ayam seko berapa? Ayam seko, katakanlah dia beli dengan harga RM8, katakanlah, kan? Dia potong 8 seketul, RM2 dia jual. 8 kali 2 16. Modal RM6. Tak masuk tepung, tak masuk minyak, tak sampai 100%. Lambatlah kaya. Nak kaya sikit, nak cepat sikit jadi kaya, jual lah tom yum. Tom yum semangkuk berapa tuan-tuan? RM5. Agak-agak berapa dia punya kos? Cuba gali, apa ada? Serai 2 batang, bawang besar pun banyak, kan? Adalah udang, daging, sotong sikit. Silap-silap modal dia RM1.50. Dia jual kat kita RM5. Lebih 100%. Cepat sikit jadi kaya. Nak lagi cepat jadi kaya, jual aiskrim. Tapi jangan jual musim hujan. Jual aiskrim. Aiskrim daripada 1 kilo tepung jagung, campur dengan pewarna dan sebagainya, yang kosnya dia buat computation lebih kurang RM15, boleh mengeluarkan sebanyak 70 skop aiskrim. 70 skop aiskrim kalau jual dengan harga RM1 satu skop, RM70 daripada modal RM15. Berapa untung? Itu tak kira Baskin Robin Tutti Frutti lagi. Dah. Sebab tu cepat jadi kaya tuan-tuan, kan? Tutti Frutti dia bayar zakat. Baskin Robin saya tak tahu. Tutti Frutti mulai tahun ini telah membayar zakat. Dan zakat dia kalau tak silap saya lebih kurang RM180,000 dia bayar zakat tahun ni. Ini saya bukan berkempen bagi pihak Tutti Frutti, kan? Cuma saya nak maklum dia bayar zakat. Baskin Robin saya tak tahu dia bayar zakat ke tidak. Wallahu alam. Jadi itu tuan-tuan sekalian,
apa yang dinamakan sebagai riba untuk makluman secara umum kepada tuan-tuan sekalian supaya kita faham sebagai parameternya, dan saya buka lah untuk sekitar 10 minit kalau ada soal jawab. Dipersilakan. Dah buat transaksi bank konvensional dulu, dan sekarang nak buat settlement tak mampu. Dah ada Islamic banking. Nombor satu, bila kita melakukan apa-apa juga kesalahan dalam Islam, tak kira lah banking ke, salah peribadi ke, maka di sana ada elemen disebut sebagai taubat. Apa ciri taubat? Nombor satu, dia kena tinggal. Kan? Orang bertaubat, kesalahan dia kena tinggal. Jadi kalau itu kesalahan dia kena tinggal. Dan dia kena berusaha untuk tinggal. Kecuali kalau memang dah tak boleh nak tinggal. Berusaha untuk tinggal maksudnya dia kena approach mana-mana Islamic banking institution. Pergilah mana-mana institusi bank Islam. Ada 17 bank Islam kat Malaysia. Bank Islam, Bank Muamalat, RHB Islamic Bank, Maybank Islamic dan sebagainya. Pergi untuk refinance. Kan? Tapi kalau mungkin kita dah umur 54 tahun, dah nak pencen, kan katakan, memang bank ni kata not bankable lah, dia kata. Kan? Dia ni not bankable anymore. Tapi kita dah berusaha. Jadi dengan kita usaha tu alhamdulillah. Ataupun kita ada property lain yang kita boleh pergi cairkan, liquidate untuk kita settle. Tapi kalau semua benda tu dah tak ada, semua avenue tu dah tak ada, maka kita kena sesal. Dan yang tu consider yang lepas lah, yang Nabi sebut, yang Allah Ta'ala sebut tadi sebagai bila orang dapat peringatan dia tinggal, maka yang lepas tu lepaslah. Tapi dengan kena usaha dulu. Dia kena usaha dulu. Wallahu a'lam. Riba ke tidak? Kalau institusi perbankan konvensional, riba. Institusi perbankan Islam, dia ada penasihat syariah dia. Saya tidak memberi jaminan 100%. Belaka tu, betul. Sifatnya apa-apa yang nak claim dia sebagai Islamic, dia kena ada syariah advisor kat dalam dia. Kan? Yang banyak buat tak betul koperasi-koperasi tu. Saya banyak berdepan dengan koperasi-koperasi yang duk claim buat pembiayaan cara Islam. Kan? Tapi bila saya pergi buat checking 2-3 koperasi, banyak yang tak betul. Banyak yang tak buat, yang buat secara tak betul. Tapi kalau institusi perbankan Islam, tak kira lah Hong Leong Islamic Bank ke, kan? OCBC Bank ke, OCBC Al-Amin ke, semua bank itu kalau bank negara disyaratkan. Dia ada syariah governance framework. Kerangka urus takbir syariah. Setiap bank Islam yang nak beroperasi di Malaysia, nak ada lesen, dia kena ada nombor satu penasihat syariah sekurang-kurangnya 5 orang. Mereka ni lah yang responsible. Kalau dia tak buat dengan betul, dia jawablah dengan Tuhan. Kan? Dialah yang responsible to supervise the bank. Pastikan bank tu berjalan dengan cara yang betul. 2, dia kena ada internal syariah functions. Dalam bank tu kena ada jabatan syariah dia. Jabatan syariah dia bukan buat setakat produk datang ke syariah kepada penasihat syariah, dia pun letak stamp harus halal kan. Dia kena buat pula syariah audit. Dia kena pergi tengok end to end proses, betul ke execution kat bawah tu sama dengan yang ditentukan dalam keputusan. Jadi itulah jawapan secara umum. Kalau dengan institusi perbankan Islam, maka itu harus. Tapi institusi perbankan konvensional, kalau housing loan, problemnya ialah ada riba al-qardu kat situ. Balik baca agreement. Cuba compare antara perbankan Islam, perbankan konvensional. Kalau perbankan konvensional, housing loan agreement dia, transaksinya apa? Kita pinjam duit, bank disburse duit dekat kita ambil duit, kita bayar dekat developer. Institusi perbankan Islam, tengok sama ada dia buat baik bisaman ajil ataupun musyarakah mutanakasah, ataupun dia buat ijarah muntahiyah bitamlik, macam-macam. Kalau dia buat baik bisaman ajil BBA, maka agreementnya apa ada kat rumah kita? Agreementnya ada property purchase agreement, ada property sale agreement. Kita dah tanda tangan sale and purchase SMP dengan developer, maka kita dah bayar kita punya deposit. Dengan deposit itu secara hukum syariah, barang dah jadi milik kita. Walaupun dalam agreement kata pemilikan selepas bayaran sempurna, tapi sebab syarat tu syarat fasid. Islam tak terima syarat kata barang pindah milik hanya lepas bayaran penuh. Jadi itu syarat fasid. Jadi ulama menghukumkan rumah dah jadi kita punya,
Dan sekarang kita jual rumah kepada bank pada harga yang nak settlekan balance deposit kita tu, dan bank jual balik rumah kepada kita dalam tempoh 25 tahun, markup. Harga bank beli harga ni, bank markup dengan berapa harga yang bank nak jual kepada kita. Jadi itulah bitaman ajil, dengan harga tangguh. Atau kalau musyarakah mutanaqisah, maka itu lebih detail lagi, insya-Allah. Ada peluang saya share satu persatu dalam kuliah yang akan datang. Tapi jawapan mudah, pergilah perbankan Islam. Mana-manalah yang tuan-tuan berminat untuk pergi di antara 17 institusi perbankan Islam yang ada kat Malaysia tu. Yang mana pricing, kalau kita sensitif on price, pergilah cari yang rate paling rendah sekali di antara yang banyak-banyak tu. Wallahu alam. Ya. Markup tak ada masalah markup. Dalam jual beli ada satu jual beli dipanggil murabahah. Murabahah ialah saling bersetuju di atas harga. Itu pun penyelesaian Islam. Katakan ada orang nak beli kereta. Harga kereta 30,000. Dia tak mampu nak bayar cash. Dia pergi ke bank. Kalau bank bagi pinjam kat dia RM30,000, bagi pinjam. Agreementnya loan. Bagi pinjam, bank kata kamu bayar balik dengan interest 6%. Itu riba al-qardu. Tapi bank kata okey. Sekarang bank beli kereta dengan harga RM30,000 dan bank jual balik kereta tu kepada awak dengan harga RM30,000 kali dengan 6% per annum tadi. Sama aja dengan conventional bank. Tak ada masalah. Jadi bank pun tentu harga jual adalah dengan compute 6% tadi. Ini harga jual. Itu markup. Markup tak jadi masalah apa dari sudut syariah. Murabahah. Murabahah itu harus. Bahkan harus untuk kalau saya jual kain batik. Kan, saya pergi rumah seorang, dia kata, "Makcik, ini kain batik. Kalau makcik bayar cash hari ni RM10. Tapi kalau makcik nak bayar dengan 2 kali installment, RM15. Boleh tak?" Boleh. Tak ada masalah. Bahkan saya kata, "Makcik, saya nak jual kat makcik dengan harga RM30. Boleh tak?" Sebab apa? Sebab makcik nak ambil masa 3 tahun nak bayar harga kain batik RM10. Nak bayar RM1 sebulan. Nak bayar RM1 sebulan katakan. Jadi saya kata kena RM1 sebulan. Nak datang collect pun dengan kena naik teksi lah, macam-macam kos lain lah. Jadi saya markup. Markup tak ada masalah. Okey, dari sudut syarak. Okey. Kemudian transaksi tadi kita beli daripada pemaju. Kemudian kita jual kepada bank. Kemudian bank jual kepada kita. Ada banyak agreement di situ. Adakah menjadi masalah? Okey. Transaksi itu dipanggil bai'ul ainah. Bai'ul ainah apa dia? Jual beli di atas aset yang sama. Majoriti ulama kata haram. Tetapi Al-Imam Syafi'i mengatakan halal. Dengan syarat. Apa syarat? Syarat nombor 1. Kedua-dua agreement itu mesti separate and independently executed. Dia mesti dah selesai. Yang pertama, jual, bank beli daripada pelanggan, pelanggan dah jual, bank dah beli. Sign, full stop. Dan kemudian sekarang, bank sign, jual, customer sign, beli. Full stop. 2 separate transactions. Dia tidak berlaku satu masa. Sequence-nya tetap ada. Sequence mesti ada. Tapi kalau sequence tak ada, dia akan bawa problem. Itu yang penting, kena ada urus takbir syariah kalau dalam bank. Dia kena pastikan sequence tu betul. Kan? Sequence tu mesti betul. Kenapa transaksi bank di Malaysia pilih buat macam tu sejak tahun 83? Saya dilantik menjadi syariah expert dalam satu inisiatif yang PM duk isytihar dalam bajet yang lepas untuk selesaikan masalah abandoned projects. Projek-projek terbengkalai. Pak Lah dah umum tahun 2007 lagi. Rumah di Malaysia dibina dengan konsep BOT. Built ataupun BTS. Build then sell. Pemaju kena siapkan rumah dulu baru jual. Sebab apa? Sebab banyak yang terbengkalai. Betul? Ada siapa-siapa yang terperangkap? Dah, ramailah yang terperangkap. Rumah kena bina complete baru jual. Siapa yang tak bersetuju? Nombor 1 yang tak bersetuju adalah REHDA. Siapa REHDA? Persatuan Pemaju Perumahan.
Rehda ni tuan-tuan sekalian, siapa yang kontrol? Syayanun Alif. Kalau bank nak beli dengan dia, nak jual pada pelanggan, dia tak nak. No, I'm not going to deal with the banks. Kami nak deal dengan orang, dengan customers. Dia tak nak sign dengan bank. Datuk Seri Michael Yang, itu dia punya presiden. Bertekak dengan dia dekat dalam bengkel. Pemaju perumahan ni tuan-tuan, dia bila dia bina rumah, dia punya modal 15% dia. Dia ada satu projek housing estate, dia punya modal cuma 15% daripada kos. Itu je. Ada tu dapat lobby mana-mana kerajaan untuk bagi tanah, dia ada modal 15%, dia boleh buat projek rumah. Lagi 85% mana dia ambil? Satu, bridging. Dia pergi kat bank minta bridging financing. Bank bagilah dalam 20%. So, 35%. Mana 65%? 65% ialah sales proceed. Tu. Dia baru pacak show house, dia dah jual kat kita. Kita pun dah mula, dah execute agreement dengan bank. Bank disburse duit kat dia ikut progress claim. Kan? 65%. Projek tu terbengkalai sebab apa? Banyaklah sebab. Cost overrun. Kan? Kadang-kadang tiba-tiba saja harga besi naik, ni naik dan sebagainya. Duit yang ada dah tak cukup. Bank dah tak nak disburse. Sebab apa? Bank nak disburse, bank nak tengok dulu sijil daripada arkitek lah dan sebagainya. Tak dapat fulfill benda tu, bank tak akan disburse. Bank tak disburse duit, dia tak ada duit, cost dah overrun. Dia pula berjalan-jalankan projek secara paralel macam-macam projek. Kan? Projek duit yang sepatut masuk untuk housing yang ni, dia pakai juga untuk projek sana. Last kali terbengkalai. Dia tak nak execute. Sebab jadi initially pada tahun 83 bila Bank Islam Malaysia yang tubuh, itu je cara boleh buat. Iaitu secara baiknah, rumah dah jadi rumah pelanggan, maka bank minta beli dengan customer dan kemudian bank jual balik kepada customer untuk tempoh 25 tahun dengan rate tertentu, dan itu pun dalam keadaan bank masih lagi terlingkung dengan conventional framework yang ada di Malaysia ni. Jadi yang paling penting dia kena execute properly. Jadi kalau execute properly betul, tak jadi masalah. Wallahu a'lam. Okey, soalan nombor 1. Ada yang jadi pemandu, bawa VVIP, dah dapat gaji daripada company, gaji pemandu, tiba-tiba VVIP tu masih lagi bagi tips kat dia. Boleh ke terima? Itu haruslah, tak rasa hadiah ambil. Tak rasa hadiah ambil. Okey. Kecuali dia buat kerja itu adalah kerja yang secara spesifik, contohnya dia menjadi amil zakat. Ini ada hadis yang jelas. Kan, dia jadi amil zakat. Yang amil zakat yang Nabi SAW dah tentukan, daripada amil tu dia ada dah portion dia. Dia ada portion dia. Ada orang dia balik daripada kutip zakat, dia balik jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ni zakat. Yang ni orang bagi kat aku. Yang ni orang bagi dekat aku. Nabi kata, Nabi bagi gambarannya seolah-olahnya kamu, kalau kamu duduk rumah tak dilantik jadi amil zakat, agak-agak dapat dah. Tak dapat. Jadi yang tu jangan ambil, kata Rasulullah SAW. Jadi secara umumnya begitulah. Sama juga kita bulan Ramadan dilantik jadi amil. Kan, orang bagi balance kat kita tu. Kan, akan jadi balance. Nanti saya jawab soalan 3 tu. Apa dia? Yang tadi zakat asnafnya 8. Apa rule dia? Apa rule syarikat dia? Kalau syarikat dia mengizinkan dia untuk menerima tips, ambil lah. Dia balik kepada terms of employment dia. Kalau terms of employment dia mengizinkan, ambil. Macam saya punya terms of employment, saya boleh ambil kalau tak lebih daripada 500. Kalau lebih daripada 500, saya perlu declare. Itu saja. Saya boleh ambil, tapi saya kena declare. Itu term employment saya. Saya pergi bagi talk ke apa ke kat mana-mana, orang bayar saya lebih daripada RM500, maka saya kena declare kat company saya terima lebih daripada RM500. Full stop. Ambil boleh, tapi declare. Kan? Kena declare. Tapi kalau nak bersifat warak, tak ambil.
Ni saya bulan Ramadan ni macam-macam hadiah dah masuk berapa dah? Rasa dah 8 hamper kot kat pejabat dah. Kan? Kalau saya nak bawa balik boleh, tapi saya tak bawa balik. Saya tinggal kat pejabat, cakap kat anak buah saya lepas raya nanti kita buka sama-sama. Full stop. Sebab saya dapat benda tu bukan atas nama Muhammad Nazir Cik. Dia atas nama position saya sekarang. Kalau saya tak duduk atas position saya sekarang, duduk tersengih kat rumah tu, tak ada siapa nak hantar hamper kat saya. Dah. Jadi saya tahu bahawa dapat benda tu bukan sebab saya, tapi sebab position saya. Maka oleh kerana dapat kerana position saya, maka saya tak nak ambil lah. Tapi kalau ikut polisi company saya mengizinkan saya untuk ambil. Kalau lebih 500 pun boleh ambil, declare. Itu saja. Declare dekat compliance department, isi form, saya terima benda sekian, value lebih 500. Full stop. Ambil lah. Jadi apa termsnya? Kalau company kata okey, kalau bagi tips macam pelayan-pelayan hotel, pelayan-pelayan restoran, kan? Company kata ambil tips. Tips tu masuk untuk jadi pool dan share di kalangan pelayan. So kalau ikut term harus. Wallahualam. Okey, soalan nombor 2 tadi masih juga terjebak dengan riba. Kan? Buat duduk dalam institusi perbankan dan kemudian institusi perbankan tu pula ada Islamic, ada konvensional, ataupun kita bekerja bagi pihak company jadi accountant contohnya, dan company kita tu pula buka account dengan bank konvensional, kita pula yang kena pergi remit money masuk ke dalam account. Kan? Jadi itulah zaman moden ni payah nak terjebak. Tapi selagi tak terjebak, tapi selagi mana kita boleh kontrol, kita kena kontrol. Terutamanya kalau kita duduk pada position yang mana kita boleh ubah. Saya tengah bantu FEKRA sekarang ni. FEKRA, Perjanjian Pembangunan Tanah Milik. FEKRA dengan apa ni, dengan participants, dengan peneroka-peneroka dia tu. Kan, perjanjian tu selama ni cara dia, cara dibuat lah ikut kepala otak manusia lah. Tapi ada seorang CFO FEKRA hari ni, Tuan Haji Ramli tu. Dia sensitif. Dia kata dia duduk pada satu position yang dia boleh ubah. Kan? Dia ada say, dia duduk dekat dalam management committee yang mana dia boleh cakap, yang dia boleh ubah. Dia engage orang untuk bantu betulkan. Tolong Ustaz betulkan. Jadi siapa yang duduk dalam position boleh betul, dia kena buat. Dia accountant ke, dia CFO company ke, dia CEO ke, dia duduk dalam position yang dia boleh ubah, dia kena ubah. Kalau tak sekarang patut dia malam-malam termenung lah kepala dia. Sepatutnya dia pening kepala malam-malam sebab fikir company dia masih lagi terjebak dengan riba. Tapi kalau kita tak duduk dalam position yang boleh ubah, kan, kita ni mungkin yalah baru pegawai biasa, kan, accountant ataupun duduk kat finance department, nak ubah tak boleh, kan. Islam mengajar benda yang mungkar kita kena ubah setakat yang kita mampu. Jadi kalau kita boleh voice out kita punya concern kepada higher level, beritahu. Kan? Beritahu. Kalau tak boleh cakap, cari orang lain untuk cakap. Kita ada apa? Kita ada kuasa sebagai pengerusi kelab kaki tangan yang menganjurkan ceramah kat masjid, kat surau, pejabat katakan. Cari ustaz yang boleh datang cerita dan tarik dia tu duduk sekali, kan? Tarik yang mana-mana ada power tu untuk duduk sekali dan minta ustaz touch point ni supaya boleh sampai dekat dia message. Sampai kat dia message tentang perkara tadi. Jadi itu soalan nombor 2. Soalan nombor 3 apa tadi? Saya pun dah lupa dah. Apa dia soalan nombor 3 tadi? Okay, fluctuates. Institusi perbankan konvensi Islam pun ada kadar boleh ubah. Kan? Ada kadar boleh ubah. Yang ni kalau saya ada slide saya kat rumah tu senang cerita. Okay. Isunya ialah problem kenapa institusi perbankan Islam pun hari ini telah mula mengemukakan pembiayaan dengan cara kadar boleh ubah, variable rate ataupun floating rate. Okay. Sebab bank ni ada 2 problem dia. Problem nombor 1, dia ada mismatch di antara deposit dengan financing. Bank ada short term deposit to fund long term asset. Kita simpan duit di bank 3 bulan, 6 bulan, setahun. Dan 90%, contoh kalau Bank Islam Malaysia Berhad, 90% daripada dia punya business fund datang daripada depositors fund. Bank ada 2 je fund, shareholders fund, depositors fund. Dana pemegang saham yang pegang saham bank, kemudian dana pendeposit yang simpan lah.
Okey. 90% kalau Bank Islam Malaysia Berhad, 90% dia punya dana datang daripada pendeposit. Dan kerja bank apa dia? Kerja bank ialah ambil deposit, kita simpan deposit dengan bank, bank guna deposit tu bagi pula financing kat orang lain. Nah, itulah bank. Kan? Dan kita tu pula bila kita datang simpan dekat bank dengan kita datang nak minta pembiayaan bank, kepala otak kita tak sama. Betul? Time kita datang simpan, kita nak pulangan tinggi-tinggi. Betul? Betul tak? Tuan-tuan datang simpan duit, tuan-tuan tanya, kenapa rendah sangat? Dah, bank sana tinggi sikit. Tapi kita lah juga, kalau pergi bank nak minta pembiayaan, kita tanya, kenapa tinggi sangat? Kita nak rate rendah-rendah. Time kita simpan, kita nak tinggi-tinggi. Time kita nak buat pembiayaan, kita nak rendah-rendah. Betul? Itulah kita. Sedangkan bank macam mana nak bagi sini tinggi-tinggi, kalau kat sini rendah-rendah? Kan? Sebab pendapatan daripada pembiayaan inilah yang akan dikongsi dengan pendeposit. Untuk bagi pulang kat deposit tinggi-tinggi tu, kat sini mesti tinggi. Kalau kat sini rendah, kat sini pun rendah. Itulah bank framework dia. Okey. Dan deposit short term, financing long term. Okey. Dan bank di Malaysia berjalan secara parallel system. Ada dual banking system. Ada conventional, ada Islamic. Conventional dia tertakluk kepada BLR, Base Lending Rate. Dan base lending rate dalam pasaran konvensional telah rendah seterendah 6.5% BLR sejak daripada tahun 2000 sampai sekarang dia rendah aja. Berbeza dengan tahun 1983. Base lending rate pernah pergi sampai 18%. Tahun 1997, tahun 1987. Dan kalau pada ketika itu Islamic Bank cuma charge kira selling price pada 14%, maka Islamic Bank masih lagi rendah daripada 18%. Tapi dalam rejim hari ini, di mana base lending rate cuma sejak daripada tahun 2001, 6.5% dan sebagainya, rendah, Islamic Bank kalau nak compute fixed rate 6.5%, apa jaminan bahawa base lending rate tak akan naik? Yang menyebabkan cost of funding bank akan jadi tinggi. Bila bank negara naikkan OPR, overnight policy rate dan sebagainya, maka menyebabkan cost of funding bank jadi lagi tinggi. Jadi dalam situasi itu, apa yang bank buat ialah bank akan jual property kepada customer pada 10%. Katakan ceiling 10%. Ini shilling. Saya ada gambar rajah, mungkin sesi lain insya-Allah. Bukan nak perhabis pagi ni semua kan. 10%. Dan bank kata setiap bulan bank akan bagi kamu rebate. Dan cara kira rebate adalah 10% tolak effective rate. Effective rate, kadar efektif apa dia? Equal to base lending rate konvensional. Sama aja dengan base lending rate konvensional. Jadi setiap bulan bank bagi rebate. Jadi cuma apabila base lending rate konvensional naik lebih daripada 10%, dalam institusi perbankan Islam, dia akan berhenti dekat 10%. Kenapa? Sebab itu shilling. Itulah cara kita kira harga jual tadi pada harga shilling, dia akan berhenti kat situ. Tapi konvensional dia tak ada, dia tidak ada jaminan, dia tak boleh pergi lebih daripada itu. Jadi ini adalah lebih untuk nilah, untuk memudahkan ataupun memberikan ruang kepada pelanggan untuk melihat satu kadar yang lebih kompetitif di antara Islamic Bank dengan conventional bank. Insurans dan takaful. Okey. Adanya takaful disebabkan ada problem dalam insurans. Insurans itu ada problem dari sudut syariah. Apa problem insurans? Di dalam insurans ada riba, di dalam insurans ada gharar, di dalam insurans ada maisir, ada judi. Okey. Macam-macam ada. Ada riba, ada gharar, ada maisir. Okey. Bila tuan-tuan beli takaful, beli polisi insurans, apa yang tuan-tuan beli? Insurans konvensional. Itu kita kena tahu dia punya kontraknya apa dia. Apa kita beli? Kita kata kita beli polisi. Apa polisi? Polisinya kita kata ialah kalau berlaku apa-apa kepada saya, maka nanti company akan bayar.
Habis kalau tak berlaku apa-apa, tak ada apa-apa. Kan? Jadi ada kat situ, kalau kita nak sebut itu jual beli, itu bukan jual beli. Dia tidak mematuhi mafhum jual beli. Sebab mafhum jual beli, the subject matter of sale must be certain, must be specific, must be known to the contracting parties. Benda yang dijual beli itu mesti jelas, mesti spesifik, mesti diketahui oleh pihak-pihak berkontrak. Habis ni, apa dia yang kita beli? Ada gharar kat situ. Barangkali dapat, barangkali tak dapat. Okey. Jadi bila situasinya begitu, tiap-tiap bulan kita duk bayar premium, bayar premium, bayar premium, dengan berharap nanti kita akan dapat pulangan lebih daripada premium. Saya sebut tadi, asal transaksi apabila kontrak ini tak jelas, maka itu loan. Jadi premium yang kita bayar itu adalah dikira sebagai loan. Kita bagi loan untuk mendapatkan ribanya. Ribanya apa? Nanti claim. So, disangkut dari sudut riba. Dan dia juga sangkut dari sudut judi. Apa dia judi? Judi bukan 4 nombor ekor, tuan-tuan. Kan, kalau saya ajak Abang Z lawan badminton, siapa kalah belanja makan, itu judi. Lawan badminton, siapa kalah belanja makan, itu judi. Kerana ada elemen muqamarah, ada elemen mukhatarah, ada elemen meletakkan risiko pada harta. Meletakkan risiko pada harta. Jadi ini dalam insurans konvensional ada elemen meletakkan risiko pada harta. Zero sum game. Boleh jadi kita dapat, boleh jadi kita hilang semua. Boleh jadi kita hilang semua. So apa bezanya dengan kontrak takaful? Takaful, balik baca agreement. Takaful nombor 1, kita macam skim khairat kematian lah takaful tu. Mudah cerita. Takaful kita adalah participants. Kita bukan beli insurans daripada company, bukan. Takaful Ikhlas, Takaful Malaysia, dia bukan penjual insurans. Dia appointed agent, dia fund manager, dia pengurus dana takaful, itu saja. Kalau kontrak kita wakalah dengan dia, kita sebagai peserta membayar fee kepada dia, upah kepada dia kerana menguruskan satu dana takaful. Yang mana dana takaful ini kita sebagai pesertanya membayar sumbangan kita, contribution kepada dana ini untuk tujuan bertakaful, untuk bertujuan saling jamin menjamin di antara kita. Kalau ada sesiapa di kalangan kita sebagai peserta takaful yang accident, maka kita dah letak janji dekat situ, maka bolehlah syarikat mengeluarkan sebahagian duit daripada dana takaful ini untuk diberikan kepada dia, dan ini adalah tabarru', derma, sumbangan daripada kita semua sebagai peserta kepada takaful skim. Nampak? Saya sebut tadi, nampak serupa tak semestinya sama. Kan? Jadi kontraknya berbeza. Kontraknya adalah berbeza. Kontraknya adalah berbeza. Dan satu lagi, conventional insurance, duit yang kita bayar premium, dia boleh buat apa saja. Dia boleh bagi loan secara riba, dia boleh pergi invest, dia beli share apa juga, share tak kira halal haram. Tapi takaful tidak. Dia nak maintain kita punya fund, ada syarat-syaratnya. Kalau dia nak invest kita punya takaful fund, mesti syariah compliant transaction sahaja. Dia tak boleh buat untuk benda yang tidak halal. Yang kemudian nak dibayar, nak share pula dengan kita pada masa yang akan datang. Itulah tuan-tuan sekalian. Kalau saya buka lagi, ada lagi soalan ni. Dah. Kita sambung kuliah depan insya-Allah. Emas. Emas. Ini setengah jam ni. Cuma jawab soalan tu terlampau spesifik. Ada tak tempat yang saya nak cadang? Saya tak ada cadangan mana-mana. Tapi emas dia ada dawabit dia. Kalau tuan-tuan pergi ke JAKIM, website JAKIM, Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan dah keluarkan satu parameter. InsyaAllah kita cari satu sesi, satu kuliah sahaja untuk kita meneliti pelaburan emas. Saya boleh tunjuklah beberapa jenis pelaburan emas yang tak betul yang ada dekat dalam pasaran, dan apa garis panduan syariah berkaitan dengan pelaburan emas. Jadi mana-mana yang betul tu betul. Cuma sifir paling mudah dalam situasi moden hari ini beginilah. Sesiapa yang nak claim dia patuh syariah, paling kurang setelah sekian lama saya terlibat di pasaran, di Malaysia, saya dulu bertugas di Dubai, di Nur Investment Group, anak syarikat pelaburan kerajaan Dubai. Saya penasihat syariah Amanah Bank Limited di Sri Lanka, penasihat syariah
Bank Negara Sri Lanka. Setelah saya terlibat, kesimpulan paling mudah, mana-mana syarikat yang nak claim patuh syariah, sekurang-kurangnya kena ada internal syariah advisor. Sekurang-kurangnya mesti ada penasihat syariah dalaman dia. Kalau tak ada, macam mana dia nak claim? Kan, koperasi-koperasi itu yang saya tak nak sebut nama koperasi lah. Semalam 2 hari lepas pun saya pergi satu koperasi. Boleh termenung je lah. Kan? Nasihatkan dia supaya betulkan 2-3 perkara yang nak betulkan. Kalau bank di Malaysia well regulated sebab ada bank negara. Koperasi siapa yang regulate? Tak ada orang regulate. Kan? Tak ada orang yang regulate. Buat pun tiru-tiru. Buat skim pembiayaan tiru-tiru. Yang koperasi yang saya pergi duduk kat Jalan Bangsa tu, saya tanya dia, buat macam mana boleh buat ni? Kami tiru bank rakyat, ustaz. Masalahnya bank rakyat ada Ustaz Zaki, kan, ada Ustaz Fazli, lain-lain yang kat dalam bank rakyat tu yang tengok. Awak mana ustaz? Kami tiru-tiru bank rakyat je, kan. Mana boleh main tiru-tiru? Dia sendiri pun tak faham apa yang dia buat. So macam mana dia nak confirm bahawa apa yang dilakukan itu sebagai mematuhi kehendak syariah. Atas salah dan silap saya pohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi